Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Profesor dan semua rakan tauladan. Nama diberi Muhammad Adedin bin Osman, nombor matriks A195101 dan saya dari Fakulti Farmasi Universiti Kebangsaan Malaysia. Dalam video ini, saya akan membentangkan projek akhir saya bagi subjek ini. Tajuk yang diberi, jika saya mencari seorang guru atau ingin menjadi seorang guru, terangkan guru yang bagaimana yang saya impikan. Berikut merupakan ciri-ciri guru teladan. Yang pertama, berpandukan Quran dan Sunnah. Yang kedua, teguh akidah dan iman. Yang ketiga, seimbang duniawi dan ukhrawi. Yang keempat, bersifat murabbi. Yang kelima, cintakan ilmu pengetahuan. Ciri guru teladan yang pertama, berpandukan Quran dan Sunnah. Seperti yang disebut dalam hadis riwayat Imam Malik. Taraktu fiikum amrayni la tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabiyyah. Maksudnya, aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang kamu tidak sekali-kali akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Antara kepentingannya ialah menjadi teladan terbaik, membentuk pandangan hidup murid dan menggalakkan kesatuan ummah. Untuk ciri yang kedua, seorang guru mestilah teguh akidah dan iman. Seperti yang disebut dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Rasulullah ada suri teladan. Antara kepentingannya ialah menjadi benteng kepada murid, mendepani cabaran moden dan meningkatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, seorang guru mestilah seimbang duniawi dan ukhrawinya. Seperti yang disebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 112 hingga 114, maksudnya Allah bertanya lagi, berapa tahun lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di dunia selama sehari atau sebahagian dari sehari. Maka bertanyalah kepada golongan malaikat yang menjaga urusan mengira. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di dunia melainkan sedikit masa sahaja. Kalau kamu dahulu mengetahui hal ini, tentulah kamu bersiap sedia. Antara kepentingannya ialah dapat melahirkan insan kamil, dapat menjadikan murid untuk masa depan dan dapat menanam nilai integriti dalam kalangan murid. Untuk ciri yang keempat, seorang guru mestilah bersifat murabbi. Apakah itu murabbi? Murabbi terbagi kepada 5. Yang pertama, mutli. Yang kedua, muzakki. Yang ketiga, muaddib. Yang keempat, mursyid. Dan yang kelima, muallim. Antara kepentingannya ialah dapat membina hubungan rapat dengan murid, dapat menyemai rasa kasih dan hormat dalam kalangan murid, dan dapat membentuk generasi pemimpin. Bagi ciri guru teladan yang terakhir, seorang guru mestilah cintakan ilmu pengetahuan. Seperti yang disebut dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang bermaksud, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Antara kepentingannya ialah dapat menjadi inspirasi kepada murid, dapat menanam budaya ilmu dalam kalangan murid, dan dapat membangunkan masyarakat yang berilmu. Keratan akhbar yang pertama menunjukkan sebuah kes yang melibatkan mangsa, seorang murid berusia 10 tahun yang didakwa dipukul oleh guru sekolahnya di Johor Bahru Johor. Mangsa berkenaan merupakan seorang anak yatim piatu dan dia tinggal di rumah kebajikan. Kes yang kedua melibatkan seorang guru dituduh melakukan amang seksual fizikal terhadap 2 murid darjah 6. Mangsa menceritakan suspek mengumpan 2 kanak-kanak itu dengan mengajak mereka ke rumah hantu sekolah sebelum bertindak mencabul mereka. Keratan akhbar yang ketiga menunjukkan sebuah kes yang melibatkan 2 guru sebuah taska yang dituduh kerana mengabaikan seorang kanak-kanak di bawah jagaan mereka sehingga menyebabkan mangsa mati lemas. Berdasarkan analisis yang telah dibuat, ada sebuah penilaian yang saya sediakan yang mana terdapat beberapa sifat unggul guru yang perlu dibincangkan agar setiap tenaga pengajar lebih peka dan ambil tahu. Yang pertama, seorang guru mestilah bertanggungjawab. Setiap guru mestilah bertanggungjawab dalam setiap perkara yang dilakukan agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Yang kedua, seorang guru mestilah berdisiplin. Setiap guru mestilah sentiasa berdisiplin bagi menghasilkan impak yang positif dalam mendidik generasi masa depan. Dan yang ketiga, seorang guru mestilah berpendirian teguh. Setiap guru mestilah mempunyai pendirian yang teguh dalam diri mereka agar tidak merosakkan generasi anak muda. Terdapat beberapa cadangan penambahbaikan yang saya ingin kongsikan kepada anda semua supaya sistem pembelajaran di Malaysia ini dapat bertambah baik dari semasa ke semasa. Bagi cadangan program pembangunan profesional berterusan, yang pertama, latihan menyeluruh. Kerajaan haruslah menyediakan program latihan yang berfokus sebagai contoh, pengajaran pelbagai disiplin, pengurusan bilik darjah yang inklusif dan penggunaan teknologi terkini. Yang kedua, kolaborasi antarabangsa. Kementerian Pendidikan haruslah menyusun program pertukaran atau perkongsian antara guru di negara yang berbeza. Hal ini bagi mempelajari kaedah pengajaran yang baru dan berkesan. Sebagai contoh, negara Jepun yang mempunyai peratusan pelajar cemerlang tertinggi di Asia dapat menjadi kolaborasi yang baik bagi negara Malaysia.
Bagi cadangan pembangunan kurikulum yang fleksibel dan inklusif, yang pertama, kurikulum berpusatkan pelajar. Kementerian Pelajaran Malaysia haruslah mengambil langkah mengadaptasikan kurikulum yang memberi kebebasan kepada pelajar untuk memilih topik atau mata pelajaran yang mereka minati. Hal ini bagi meningkatkan penglibatan dan motivasi mereka untuk terus menambah ilmu pengetahuan. Yang kedua, pembelajaran inklusif. Kerajaan haruslah memastikan bahawa semua pelajar, termasuk pelajar kategori orang kelainan upaya (OKU), mendapat akses kepada pendidikan yang berkualiti dan sesuai dengan kemampuan mereka. Sebagai contoh, kemudahan seperti peranti elektronik, kelas digital dan sebagainya. Bagi cadangan yang ketiga, pembelajaran berasaskan projek dan kolaboratif. Yang pertama, project-based learning. Guru menggalakkan pembelajaran berasaskan projek yang mana pelajar bekerja dalam kumpulan untuk menyelesaikan masalah dunia sebenar. Hal ini membolehkan mereka mengembangkan kemahiran kritikal dan kolaboratif. Sebagai contoh, krisis makanan dan kebuluran, ketegangan politik dan perang, dan hak asasi manusia dan diskriminasi. Yang kedua, penyelidikan bersama pelajar. Guru dan pelajar bekerjasama dalam penyelidikan dan eksperimen untuk mencari penyelesaian kepada masalah masyarakat atau persekitaran sekitar mereka. Hal ini membolehkan mereka mendapat pendedahan awal sekaligus mendapat bimbingan terus dari pihak guru. Sebagai penutup bicara, tidak ada murid yang tidak berjaya, hanya guru yang gagal mendidik. Bak kata Ki Hajar Dewantara. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.